位弟兄姐妹平安。 Salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian, Shalom. 我们开始今天的崇拜， Kita akan segera memulai ibadah hari ini. 荣耀归主。 Hormat bagi Allah.我们一起来宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣若公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我们接着唱一首诗歌。 Kita kembali mengangkat pujian. 我要为你而活。 Ku mau hidup bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
们来同心祷告. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, pada ibadah pagi ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, sehingga Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, keluarga lepas keluarga, untuk beribadah pada pagi ini. Kami masih terus menggumuli bersama pemerintah, di mana pandemi ini membuat kami harus beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati pemerintah ini, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberi hikmat kekuatan bagi pemerintah kami, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Oleh karena Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan, tolonglah kami, tolonglah mereka yang berada di rumah sakit sebagai dokter, para medis, mereka berjuang di garda depan. Tuhan mampukan mereka, agar supaya mereka yang merawat, mereka tetap dalam kondisi sehat dan kuat. Dan mereka yang terinfeksi, mereka bisa memperoleh kesembuhan, karena yakin dan percaya bahwa dalam nama Yesus segala sesuatu ada waktunya. Dan kami yakin ya Tuhan, pandemi ini akan berakhir ketika Tuhan sendiri yang berkuasa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan gereja Elim bagi hamba-hamba Tuhan, majelis, pengurus, komisi-komisi jemaat Elim, dan karyawan gereja. Tuhan, Engkau memakai kami sebagai alat-Mu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di jemaat Elim. Tuhan, berikan kami semua kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan, supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh syukur. Tuhan, tolonglah jemaat kami yang sementara bergumul dengan sakit oleh karena gangguan kesehatan. Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, agar supaya mereka semua boleh memperoleh kesembuhan hanya daripada Tuhan sendiri. Tuhan, saat ini kami membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Liu. Untuk itu kami perlu bimbingan Roh Kudus bagi kami sekalian. Biarlah kami mengerti apa yang akan kami baca dan renungkan, dan kami beroleh menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam, taja Ping An, salam damai dan salam damai sejahtera buat kita semua. Pada saat ini, sebelum kita teruskan ibadah ini, saya akan sampaikan beberapa warta untuk gereja kita. Pertama-tama, seperti himbauan Boksu, biasanya kita menghimbau kita tetap menjaga kesehatan kita. Ya, kita tetap pakai masker, tetap cuci tangan, jaga diri, supaya kita tetap berdoa, supaya Tuhan lindungi setiap keluarga kita. Ya, kita sampai saat ini, kita tetap beribadah dengan online, berhubung dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung pada sampai saat ini ya. Dan kami tahu pada saat ini Boksu Liu sudah berada sementara pulang ke Korea. Ya, kami tahu sudah 5 bulan yang lalu Boksu menderita sakit tangannya terkilir ya. Jadi setelah di X-ray ternyata ada infeksi. Jadi pada saat ini Boksu Liu sementara di Korea, dia akan segera dioperasi. Jadi kita di rumah, kita tetap berdoa untuk Boksu Liu. Ya, persembahan gereja tetap kita adakan. Boleh kirim melalui rekening bendahara, ataupun kita boleh datang langsung seperti biasa sampai jam 12 sampai jam 3 kita tetap ada di gereja. Kita sangat terima kasih untuk setiap persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh setiap keluarga GMI Elim. Dan juga Boksu terus menghimbau kita supaya kita terus bertumbuh, kita terus membaca firman Tuhan. Ya, jangan lupa ya. Ya, walaupun saat ini kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan Boksu Liu, tetapi puji Tuhan, kita setiap hari Rabu kita tetap bisa berdoa melalui Zoom. Jadi teman-teman, kita rindu supaya setelah kita mendapat link Zoom ini, kita boleh kasihkan kepada setiap teman-teman yang kita tahu di Jemaat Elim, supaya kita menghimbau mereka, supaya kita tetap hari Rabu malam kita boleh bersama-sama untuk berdoa. Dan kita doakan banyak hal untuk keluarga, untuk orang tua kita, dan banyak lagi. Biarlah kita bisa setiap Rabu malam kita bertemu melalui via Zoom ya.
Dan juga hari Selasa, Bok Suliu tetap akan mengajar BSTT kepada murid-murid ada 23 orang. Jadi kita harapkan yang 23 orang ini tetap hari Selasa malam bisa belajar. Dan Bok Suliu langsung dari Korea akan mengajar kita semua. Dan sekianlah pengumuman untuk pagi ini. Kami mengucapkan selamat beribadah dan sebentar kami mendengar firman Tuhan dari Pendeta Liu Huangcu. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. 亲爱的弟兄姐妹们，主内平安。 Shalom saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. 现在我们一起来打开彼得前书第3章13节到22节。 Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 阿爸天父，感谢你， Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. 主啊，今天我们都来到你的面前， Bapa, saat ini kami telah datang di hadapan-Mu. 主啊，我们仰望你的恩典， Tuhan, kami sungguh mau menantikan akan anugerah-Mu. 主啊，崇拜当中把所有的荣耀都归给上帝。 Waktu ibadah ini kami serahkan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 现在我们要听你的话语， Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. 主啊，你赐给我们智慧， Tuhan, Kau anugerahkanlah kami hikmat bijaksana. 这样的祷告奉靠耶稣基督的求， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 我们继续来，我们一起来分享一下彼得前书。 Kita masih melanjutkan membahas surat 1 Petrus. 是在我们念彼得前书的时候， Nah, sebenarnya ketika kita membaca surat 1 Petrus ini, 实在我们可以明白了彼得要说的是到底什么。 tentu kita sudah mengerti apa yang mau disampaikan oleh Petrus. 但我们是在说，按照彼得一切所说的话，我们生活的时候，这个是真不容易了。 Tetapi jikalau kita sungguh mau menerapkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Petrus, ini tentu bukanlah perkara yang gampang. 我们透过上个礼拜，我们已经都看见了。 Nah, melalui nas firman Tuhan minggu lalu kita telah melihatnya. 我们上个礼拜，我们第3章第9节当中，彼得这样说： Nah, di nas firman Tuhan minggu lalu di ayat yang ke-9 dikatakan, 不以恶报恶，以辱骂还辱骂。 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. 我们更求他们的福。
Bahkan kita harus memberkati mereka. 怎么样？这样的生活可以吗？ Nah, kita lihat apakah hal ini bisa kita lakukan. 所以彼得说的生活的样子方式是到底什么呢？ Oleh karena itu sebenarnya apa maksud Petrus dengan sikap hidup yang seharusnya? 已经超过了道德新的生活。 Yaitu kehidupan yang telah melampaui kebaikan secara moral. 我们怎样带着这样的样子而生活呢？ Nah, bagaimana kita bisa memiliki sikap hidup yang demikian? 我们透过耶稣基督， Yaitu melalui Yesus Kristus. 因为我们是耶稣基督的门徒， Karena kita ini adalah murid Tuhan Yesus. 因为在我们里面有活泼的盼望， Karena di dalam diri kita punya pengharapan yang berkobar. 所以上帝对我们要求的生活的水平呢，真的高的。 Oleh karena itu, standar kehidupan yang Tuhan tuntut dari kita memang adalah standar kehidupan yang tinggi. 然后呢，我们往往面对了苦难。 Dan kita juga sering sekali menghadapi begitu banyak kesulitan. 彼得说的苦难是到底什么呢？ Dan apa sebenarnya yang dimaksud kesulitan yang dimaksudkan oleh Petrus? 是的，我们带着信心而走的时候，我们面对的苦难。 Yaitu ketika kita menerapkan iman percaya kita di hadapan Tuhan, ini memang bukan perkara yang gampang. 我们面对苦难的时候， Ketika kita berhadapan dengan masalah, kesulitan, 彼得说的是什么呢？ apa yang dikatakan Petrus? 让我们来抵抗这样的苦难， Apakah supaya kita melawan, menentang kesulitan-kesulitan ini? 还是在这样的苦难当中，我们继续要做好的行为呢？ Ataukah di dalam kita menghadapi kesulitan-kesulitan ini kita tetap dengan sikap yang baik? 我们首先看一下彼得前书第3章13节。 Kita terlebih dahulu melihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? 这一句话的意思是到底什么意思呢？ Nah, apa maksud nats firman Tuhan ini? 若我们在苦难当中，我们继续要好的行为的话， Jikalau di dalam masa kesulitan kita tetap bersikap baik, 我们在我们身上什么都没有，这个一切的苦难有这样的意思吗？ apakah artinya kita tidak akan mengalami kesulitan atau penderitaan lagi? 彼得说的意思呢，不是这个。 Nah, Petrus tidak memaksudkan hal-hal seperti ini. 若我们继续来做好的行为的时候， Jikalau kita terus berbuat baik, 无论什么时候，我们可以面对了苦难。 maka di dalam segala kondisi keadaan kita akan bisa menghadapi kesulitan. 在我们的肉体当中也受到苦难， Secara badani mungkin kita juga mengalami penderitaan, 但是彼得说的是什么呢？ tetapi apa yang dimaksud oleh Petrus? 无论怎样，恶人或者敌人不可得胜。 Nah, Petrus katakan siapapun itu lawan kita atau musuh kita tidak akan mengalami kemenangan. 保罗也是在罗马书当中这样说。 Karena Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama di dalam 我们一起来看一下罗马书第8章31节。 kita lihat dalam Roma 8 ayat yang 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 保罗说、彼得说都是一样的意思， Apa yang dikatakan oleh Paulus dan apa yang dikatakan Petrus itu adalah hal yang sama. 带着活泼的盼望， Kita dengan berbekal pengharapan yang berkobar, 在生活当中继续做行善。 di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tetap berkelakuan baik, 那时候也有了肉体当中的苦难， maka dengan demikian pun kita tetap akan mengalami kesulitan-kesulitan secara badani. 甚至我们可以面对了生命的危机。 Dan bahkan mungkin saja kita juga mengalami keterancaman jiwa. 但是无论怎样，一人这个恶人不可夺去了我们的属灵的永远的生命。 Tetapi di dalam segala kondisi keadaan manusia jahat tidak akan bisa merebut kehidupan kita. 所以我们的基督徒应当在苦难当中仍然依靠上帝。 Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen seharusnya di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan. 千万别灰心， Dan janganlah kita pernah putus asa. 积极醒来，我们继续来做行善。 Mari kita selalu nyatakan segala kebaikan kita. 为什么？ Mengapa? 我们一起看一下彼得前书第3章14节。 Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran,
kamu akan berbahagia. 为了义受苦难，这个是对于我们来说得到福的方法。 Nah, untuk karena kebenaran kita mengalami penderitaan, ini merupakan cara bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan atau berkat. 我上个礼拜给你们来讲， Minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada kalian, 彼得提到了5个生活的特点， Petrus menyampaikan ada 5 cara untuk diberkati. 但他说的5个特点生活的方式不是从他来的新的， Tetapi apa 5 hal yang dia sampaikan itu bukanlah sesuatu hal yang baru, bukanlah dari dasar pemikirannya. 是的，这个都是从耶稣基督而来。 Tetapi semuanya ini datangnya dari Yesus Kristus. 刚才14节说也是一样， Nah, sama juga yang dikatakan di ayat 14 ini. 看一下马太福音第5章第10节。 Kita lihat dalam Matius 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. 虽然敌人抵挡义人， Sekalipun manusia berdosa melawan orang benar, 但是恶人不可夺去了义人里面的天国的盼望。 tetapi manusia yang jahat tidak akan bisa merebut pengharapan akan kerajaan surga yang dimiliki oleh orang benar. 所以我们带着信心当中这样告白说： Oleh karena itu, dengan iman, mari kita akui di hadapan Tuhan. 看一下马太福音第5章11节和12节。 Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. 耶稣对我们说： Tuhan Yesus berfirman kepada kita, 你们为了义受逼迫患难的话， jikalau oleh karena kebenaran kalian mengalami penganiayaan, 你们别忘记， nah janganlah kalian lupa, 因为在你们身上有福， maka kalian akan diberkati 跟我们大大的欢喜喜乐。 dan bahkan akan mengalami sukacita yang luar biasa. 因为在天上，上帝我们为了我们预备的赏赐是很大的， Karena Tuhan telah mempersiapkan buat kita upah yang besar di surga. 所以彼得对我们这样说。 Oleh karena itu maka Petrus katakan kepada kita, 我们继续看一下第3章14节。 kita lanjut melihat di ayat yang ke-14. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. 彼得对我们说：“你们别害怕， Petrus katakan, janganlah kamu takut 你们千万别灰心。 dan janganlah kamu gentar. 为了什么？ Kenapa? 因为什么呢？ Mengapa? 因为上帝为我们预备的福，上帝为我们预备的赏赐是很大。 Karena Tuhan telah menyiapkan berkatnya untuk kita, karena Tuhan akan memberkati kita. 然后呢，彼得在第15节当中，他给我们强调，说的2个。 Kemudian di ayat yang ke-15, Petrus mau menekankan 2 hal. 第15节当中，彼得对我们说：“你们的心里尊主基督为圣。” Dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. 这个经文也是从以赛亚第8章13节当中来的。 Nah, firman Tuhan ini juga dikutip dari Yesaya 8 ayat yang ke-13. 我们一起来看一下。 Mari kita bersama melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. 以赛亚先知对我们说 Nabi Yesaya menyatakan kepada kita, 谁是你们的主？ siapakah Tuhanmu? 彼得对我们说 Petrus juga mengatakan kepada kita, 耶稣是你们的主。 Yesuslah Tuhanmu. 虽然敌人逼迫我们， Sekalipun musuh menganiaya kita, 我们在苦难当中， sekalipun kita mengalami penderitaan, 但是他们不是我们的主。 tetapi mereka bukanlah Tuhan kita. 因着害怕苦难， Oleh karena penderitaan dan oleh karena ketakutan, 我们跟着他们而走， kita mengikuti mereka 让他们成为我们的主。这样的话，我们的生活完全失败了。 sehingga mereka menjadi Tuhan kita, maka dengan demikian kehidupan kita adalah kehidupan yang gagal. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 到底谁是我们的主啊？ siapakah yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? 我们应当敬畏谁呢？ Kita seharusnya takut kepada siapa? 马太福音第10章28节怎么说呢？ Apa yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat yang ke-28? 我们一起来念一下。 Kita baca,
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. 若我们的心里尊主基督为圣的话， Jikalau kita menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan, 我们在生活当中，我们可以带着圣洁， maka di dalam kehidupan kita bisa menjalaninya dengan kekudusan. 我们应该为主而生活。 Kita seharusnya hidup untuk Tuhan. 彼得也经历过了， Petrus juga mengalaminya sendiri. 耶稣受苦难， Tuhan Yesus mengalami penderitaan. 那时候彼得的反应是什么呢？ Pada waktu itu apa respon daripada Petrus? 有一个人看他， Ada satu orang yang melihat dia, 然后这样说 kemudian berkata kepadanya, 你也是属于这个人的。 kamu ini juga bersama-sama dengan orang ini. 那时候彼得的反应是什么呢？ Nah, pada waktu itu apa respon daripada Petrus? 他否认耶稣基督了。 Dia menyangkal Tuhan Yesus. 他为什么否认耶稣基督呢？ Mengapa dia menyangkal Tuhan Yesus? 因为他看到了受苦难的样子了。 Karena dia melihat Tuhan Yesus yang menderita. 看苦难的时候， Nah, ketika melihat penderitaan, 他的心里面失去了耶稣是我主的有这样的信心。 nah dia kehilangan imannya bahwasanya Yesus adalah Tuhannya. 但是他过了时间之后才知道了， Tetapi setelah lewat waktu dia baru menyadarinya. 谁是我的主？ Siapakah Tuhanku? 然后呢，他继续为主而活着了。 Dan kemudian dia tetap dan sepenuhnya hidup untuk Tuhan. 他才知道了，我的人生当中除了耶稣基督以外，什么都没有了。 Dia menyadari bahwasanya di dalam kehidupanku hanya ada Tuhan Yesus dan tidak ada yang lainnya. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 所以我们的心里尊主基督为圣， oleh karena itu mari kuduskanlah Yesus Kristus di dalam diri kita sebagai Tuhan. 无论在哪里， Dimanapun kita berada, 无论什么样的情况， di dalam segala kondisi, keadaan apapun, 耶稣是我们的主。 Yesus itu adalah Tuhan kita. 那时候我们无论什么样的苦难当中，我们可以得胜， Maka dengan demikian dalam segala kondisi keadaan kita akan beroleh kemenangan 不可改变了。 dan tidak akan pernah berubah. 耶稣是我们的主。 Yesus adalah Tuhan kita. 15节当中，彼得第二个强调的是什么呢？ Di dalam ayat ke-15 apa yang ditekankan oleh Petrus? 你们常常来准备， Dan siap sedialah 若有些人逼迫你们， jikalau ada orang yang menganiaya kalian, 他们问你呢， jikalau mereka bertanya kepada 那时 kalian. 候你们应当要常常做准备，怎样回答说呢？ Nah, waktu itu kalian harus senantiasa siap sedia, kalian harus jawab apa? 看一下第15节， Kita lihat ayat yang ke-15. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 当时的基督徒在逼迫患难当中也喜乐， Nah, pada waktu itu orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan, mereka juga bisa bersuka cita. 二人看这样的样子的时候，这样的样子是太奇怪了。 Nah, ketika manusia yang jahat, ketika musuh melihat hal-hal seperti ini, mereka melihat, oh ini adalah satu sikap yang aneh. 所以他们问： Oleh karena itu maka mereka bertanya, 到底你们的盼望是什么？ sebenarnya kalian itu punya pengharapan seperti apa? 到底有什么样的盼望？你们在苦难当中这样的喜乐呢？ Sebenarnya kalian punya pengharapan yang seperti apa? Sehingga di dalam kesulitan seperti ini pun kalian bisa tetap bersuka cita. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 当时的基督徒在患难当中会喜乐的原因是到底什么呀？ orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan pada waktu itu mereka tetap bisa bersuka cita. Itu alasannya mengapa? 他们在这样的苦难当中可以回答说： Di dalam penderitaan yang mereka alami saat itu, mereka bisa jawab dengan katakan, 因为耶稣是我们的主， karena Yesus itu adalah Tuhan kami. 因为在我们心里当中有活泼的盼望， Karena di dalam diri kami punya pengharapan yang kekal. 我们心里当中有永远的盼望， Karena di dalam diri kami punya pengharapan yang kekal. 所以他们温柔当中可以回答说： Oleh karena itu dengan lemah lembut mereka bisa menjawab. 他们敬畏上帝的信心当中可以回答说： Sehingga dengan iman yang takut akan Tuhan mereka menjawabnya. 这样的样子是谁的样子呀？ Nah, sikap seperti ini adalah sama seperti sikap siapa? 这样的样子就是耶稣基督的样子了。 Sikap seperti ini itu adalah sama seperti Tuhan Yesus. 耶稣受到苦难，
Tuhan Yesus mengalami penderitaan. 比拉多审判耶稣基督的时候， Ketika Pilatus menghakimi Tuhan Yesus, 耶稣给他回答说 pada waktu itu Tuhan Yesus menjawab dia. 以温柔的心来回答说， Dia menjawab dengan sikap yang lemah lembut. 然后呢，敬畏上帝的心来说， Dan dia menjawabnya dengan hati yang takut akan Tuhan. 他面对了死亡的苦难， Dia menghadapi suatu keadaan terancam jiwanya. 但是连一个也没有惧怕的感觉。 Tetapi sama sekali tidak ada ketakutan. 现在彼得对我们要求的样子就是这样的样子。 Nah, ini juga sikap yang Petrus tuntut dari kita. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们是属于上帝的百姓， kita ini adalah umat kepunyaan Allah. 我们一定带着这样的样子而活着。 Kita seharusnya bersikap seperti ini di dalam menjalani kehidupan kita. 然后呢，彼得对我们说 Kemudian Petrus juga mengatakan kepada：“ kita, 你们存着无愧的良心。 dikatakan dan dengan hati nurani yang murni. ”很多人面对了苦难的时候， Ada begitu banyak orang ketika mereka berhadapan dengan kesulitan atau penderitaan, 有什么样的反应啊？ mereka punya respon seperti apa? 他们愿意立刻来妥协了。 Mereka mau segera melakukan kompromi. 因为环境是很难了， Karena kondisi keadaannya itu sangat sulit sekali. 他面对的苦难是比较大的， Mereka berhadapan dengan satu kesulitan yang begitu besar. 所以他们用世界的方法来想， Oleh karena itu mereka menggunakan cara berpikir duniawi. 怎样离开这样的苦难， Bagaimana lepas dari penderitaan kesusahan seperti ini. 所以他们容易妥协了跟恶人。 Oleh karena itu mereka akan dengan mudah untuk berkompromi dengan orang-orang yang jahat. 因着有这样的妥协的，我们可以保存我们的生命。 Oleh karena hal-hal yang kita bisa kompromikan, maka kita bisa menjaga keselamatan jiwa kita. 但是这个不是上帝愿意的。 Tetapi ini bukanlah cara yang berkenan di hadapan Tuhan. 我们在耶稣基督的生活的样子当中，连一个没有看到这样妥协的样子了。 Di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan tidak boleh ada sikap-sikap kompromi seperti ini. 看一下彼得前书第3章16节。 Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. 存着无愧的良心，这个意思是到底什么意思呢？ Dan dengan hati nurani yang murni, ini artinya apa? 这意思就是保守你们的良心。 Nah, ini artinya kita menjaga, kita memelihara hati nurani kita. 这良心到底什么意思啊？ Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan hati nurani? 这个里面有信心， Artinya di dalamnya itu ada iman di hadapan Tuhan. 所以无论什么样的环境当中，我们努力来保守我们的信心。 Oleh karena itu di dalam segala kondisi keadaan apapun, mari kita berusaha menjaga iman percaya kita. 是的，我们面对苦难的时候， Benar, ketika kita berhadapan dengan kesulitan, 容易摇动啊。 kita mudah sekali untuk goyah. 有时候呢，我们的这个在诱惑当中轻跌了。 Kadangkala di dalam kita menghadapi godaan, kita juga terjatuh. 但是圣经当中，上帝对我们要求说， Tetapi di dalam sepanjang Alkitab, Tuhan terus menekankan kepada kita, 你们必须存着无愧的良心， kalian harus dengan hati nurani yang murni, 保守基督徒的样子了。 yaitu menjaga, memelihara sikap sebagai orang Kristen. 别忘记，我们是上帝的百姓。 Dan jangan lupa bahwasanya kita ini adalah umat kepunyaan Allah. 若上帝的百姓的话， Sebagai umat kepunyaan Allah, 在苦难当中，我们应该要敬畏上帝。 di dalam penderitaan sekalipun kita tetap harus menghormati, takut akan Tuhan. 千万别害怕从苦难而来的有大大的逼迫患难。 Dan jangan pernah takut dengan segala ancaman, segala godaan, segala penganiayaan dari kesulitan atau penderitaan yang kita alami. 只有得救的属于上帝的百姓，带着无愧的良心。 Karena hanya umat Tuhanlah yang telah diselamatkan yang bisa dengan hati nurani yang murni. 我们透过这个无愧的良心，我们可以知道了，我是属于上帝的百姓。 Melalui hati nurani yang murni kita bisa menyadari, kita bisa tahu, oh aku adalah umat Allah. 为什么？ Karena apa? 我们看一下彼得前书第3章17节。 Kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-17.
Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 存着无愧的良心，这就是上帝的旨意。 Dengan menjaga hati nurani yang murni, ini merupakan kehendak Allah. 耶稣来到世界，这个也是上帝的旨意。 Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ini juga merupakan kehendak Allah. 耶稣在地上受到苦难，背着十字架，这也是上帝的旨意。 Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan harus memikul salib, ini pun juga adalah kehendak Tuhan. 耶稣死了和复活，这个也是上帝的旨意。 Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit, ini pun juga adalah kehendak Allah. 所以，我们以耶稣基督的门徒在地上生活的时候， Dengan bersikap sama seperti Rasul atau murid Yesus Kristus, 努力行善。 mari kita bergiat, kita berusaha untuk melakukan segala kebaikan. 虽然面对苦难， Sekalipun kita menghadapi kesulitan, 但是我们相信这个也是上帝的旨意。 tetapi kita yakin dan percaya ini pun adalah kehendak Allah. 我们可以相信，在苦难当中，上帝仍然保护我们。 Kita percaya di dalam penderitaan pun Tuhan tetap akan menjaga dan memelihara kita. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang 我 kekasih, 们现在住在哪里啊？ saat ini kita itu berdiri di mana? 在耶稣外边，还是我们住在耶稣里面呢？ Kita tinggal di dalam Yesus Kristus ataukah kita tinggal di luarnya? 耶稣虽然死了，但是他复活了。 Sekalipun Tuhan Yesus dia telah mati, tetapi dia juga telah bangkit. 我们也有这样的盼望， Kita pun juga memiliki pengharapan yang demikian. 所以我们在所有的恩典当中，为了上帝的荣耀而活着， Oleh karena itu di dalam anugerah Tuhan, marilah kita hidup hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 为了上帝的荣耀，上帝呼召我们。 Oleh karena untuk kemuliaannya, maka Tuhan juga telah memanggil kita. 看一下彼得前书第5章10节。 Kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 所以我们在苦难当中，我们可以看到天上的荣耀。 Oleh karena itu di dalam kita menjalani penderitaan, kita juga bisa melihat kemuliaan surgawi. 在苦难当中，我们为什么可以忍耐？ Mengapa kita bisa tetap bersabar di dalam penderitaan yang kita jalani? 因为在天上有上帝的荣耀。 Karena ada kemuliaan Tuhan surga, ada kemuliaan Tuhan di surga. 彼得说：“这就是活泼的盼望。 Nah, Petrus katakan inilah yang dimaksud dengan pengharapan yang berkobar. 若我们带着活泼的盼望的话， Jikalau kita mengenakan pengharapan yang berkobar ini, 在无论什么样的苦难当中，我们必得胜。 maka di dalam segala jenis penderitaan kita akan beroleh kemenangan. 为什么很多的基督徒在地上当中跌倒呢？ Mengapa ada begitu banyak orang Kristen yang mengalami kejatuhan di dalam mereka menjalani kehidupan mereka? 因为不知道在你里面有什么样的盼望。 Karena tidak menyadari, karena tidak mengetahui punya pengharapan seperti apa di dalam diri kita. 或者已经忘记了活泼的盼望。 Ataukah mereka mungkin telah melupakan pengharapan yang berkobar itu? 所以彼得现在又提到了有一位的榜样， Oleh karena itu, maka saat ini Petrus dia menyatakan ada satu teladan, 那就是耶稣基督的榜样。 yaitu teladan yang daripada Yesus Kristus 我 sendiri. 们看一下彼得前书第3章18节。 Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. 我们相信的耶稣也受到苦难， Yesus yang kita percaya juga mengalami penderitaan. 他没有罪的， Dia itu tidak berdosa. 但是为了罪人的拯救，他被钉十字架。 Tetapi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dia harus disalibkan di atas kayu salib. 他为什么受到这样的苦难？ Mengapa dia mengalami penderitaan seperti ini? 继续看一下彼得前书第3章18节。 Kita lihat terus di ayat yang sama. Supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. 我们透过耶稣基督的苦难，我们可以来到上帝面前。 Melalui penderitaan Yesus Kristus, kita bisa datang di hadapan Tuhan. 所以耶稣基督的苦难当中有意义了。 Oleh karena itu, maka penderitaan Yesus Kristuslah menjadi bermakna. 所以我们带着信心而走的时候，我们面对的苦难，
Oleh karena itu, jikalau kita dengan iman percaya dan kita menghadapi penderitaan, 这样的苦难当中应该有上帝的美好的意义了。 nah di dalam penderitaan ini pun Tuhan punya maksud dan rencananya yang indah. 然后呢，我们可以相信，我们已经参与了耶稣基督的苦难当中。 Dan kita juga bisa percaya bahwasanya kita juga ikut serta di dalam penderitaan Kristus. 然后呢，我们可以相信，我们也可以得到了上帝的荣耀。 Dan kita juga percaya kita pun kelak akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. 所以，我们天天回去到十字架那里。 Oleh karena itu maka setiap harinya lah mari kita kembali kepada salib Kristus. 只有看自己的苦难的话， Jikalau kita hanya melihat penderitaan kita saja, 立刻失败了。 maka kita akan segera gagal. 但是我们每时刻来纪念耶稣基督的十字架的话， Tapi jikalau setiap saat kita ingat senantiasa akan salib Kristus, 我们在苦难当中可以找到了更大的意义。 maka di dalam penderitaan yang kita jalani pun kita akan mendapatkan makna yang lebih besar. 甚至我们在苦难当中，我们可以得胜。 Dan bahkan di dalam kita menjalani penderitaan kita pun kita akan beroleh kemenangan. 耶稣被钉十字架的时候， Ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, 逼迫耶稣基督的人这样想， nah orang-orang yang menganiaya Yesus mereka berpikir 他们全部陶醉了得胜利了。 mereka sudah ada di dalam pesta kemenangan yang memabukkan. 是的，他们暂时可以这样享受啊，我们是得胜者。 Mungkin mereka berpikir pada waktu itu, oh kami ini sudah menang, kami sudah mengalami kemenangan. 然后呢，跟着耶稣基督而走的人，他们想哇，我们是失败的。 Dan di lain pihak, murid-murid Tuhan Yesus mereka berpikir, oh kami ini sudah gagal. 但是我们都知道了， Tetapi kita juga tahu 谁是胜利者，谁是失败者。 siapakah yang disebut sebagai orang yang menang dan siapakah yang disebut sebagai orang yang gagal. 跟随耶稣基督的人就是胜利的， Nah orang yang ikut Yesus itulah yang disebut sebagai pemenang. 逼迫耶稣基督的人全部都失败了。 Dan mereka yang menganiaya Yesus mereka itulah yang disebut orang-orang yang gagal. 所以我们在圣经当中，我们看到得胜的耶稣基督的样子。 Oleh karena itu di dalam Alkitab kita bisa melihat akan Yesus yang telah beroleh kemenangan. 彼得前书第3章19节， Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. 是在彼得前书3章19节解释的时候，这个是真的很难的一节。 Nah, sebenarnya ayat 1 Petrus 3:19 ini merupakan satu ayat yang cukup sulit. 因为什么呢？ Karena apa? 这19节当中，在监狱里的灵，到底这个是谁？因着这个问题比较难了。 Nah, dikatakan di sini dan di dalam roh itu juga. Nah, dan roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Yang ada roh-roh yang ada di dalam penjara ini maksudnya siapa? Ini adalah satu hal yang cukup sulit. 但是透过20节， Tetapi melalui ayat 20, 在监狱里的灵，就是他们都是在挪亚时代不信者。 tetapi melalui ayat yang ke-20 di sini jelaskan bahwasannya mereka yang ada di dalam penjara adalah mereka yang pada dahulu pada zaman Nuh mereka yang tidak taat kepada Allah. 罗马天主教怎样解释这个经文呢？ Nah, bagaimana orang-orang Katolik Roma menjelaskan nats ini? 耶稣基督的灵直接到了这个地方当中，然后呢，给他们传福音了。 Nah, mereka katakan bahwasanya roh yang daripada Yesus Kristus itu langsung ke dalam penjara dan memberitakan Injil kepada mereka. 但是这个是不对了， Tetapi ini salah. 因为什么呢？ Karena apa? 圣经怎么说的呢？ Apa yang dikatakan Alkitab? 已经死的灵魂来说，不需要别的福音。 Roh yang telah mati itu sebenarnya mereka tidak lagi memerlukan Injil. 已经死的人的灵魂，他们全部要等待最后的审判。 Karena orang-orang yang telah mati, rohnya itu mereka itu menantikan akan penghakiman yang terakhir. 在监狱里没有别的机会。 Di dalam penjara sudah tidak ada lagi kesempatan yang lain. 有些人这样来解释 Ada orang yang menjelaskan seperti ini. 在监狱的灵不是人，这就是天使，堕落的天使有这样来解释。 Ada orang katakan bahwasanya roh-roh yang di dalam penjara ini yang dimaksud ini adalah roh-roh daripada malaikat.
但是透过20节我们来解释的时候啊，这个不是堕落的天使，这个是真的当时挪亚时代的不信者的。 Tetapi melalui ayat ke-20 di sini kita bisa melihat bahwasanya ini bukanlah roh-roh daripada malaikat yang jatuh dalam dosa, tetapi adalah roh-roh mereka yang pada zaman Nuh tidak taat kepada Allah. 19节、24节到底什么意思呀？ Nah, ayat 19 dan ayat 20 ini artinya apa? 在旧约挪亚时代当中，也有上帝的生命的福音。 Nah, di dalam zaman Nuh pada waktu itu di sana juga ada Injil yang daripada Yesus Kristus. 这是透过挪亚的方舟来显出来了。 Nah, yaitu melalui bahtera Nuh dinyatakan. 我们看一下彼得后书第2章第5节。 Kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. 这处经文当中，挪亚传给他们上帝的义。 Nah, di dalam nas firman Tuhan ini di sini Nuh juga menyampaikan kebenaran Tuhan kepada mereka. 简单的说，透过挪亚显出来上帝的公义了。 Nah, singkat kata dikatakan bahwasanya melalui keberadaan Nuh dinyatakan, diberitakan kebenaran Tuhan. 所以旧约时代当中也有了上帝的公义。 Oleh karena itu di zaman perjanjian lama pun ada dinyatakan, diberitakan kebenaran Tuhan. 彼得说的是什么呢？ Nah, apa yang dimaksud oleh Petrus? 旧约时代当中也有透过耶稣显出来的上帝的公义了。 Nah, Petrus katakan di zaman perjanjian lama pun Tuhan memakai caranya untuk menyatakan kebenarannya. 所以现在彼得比一比以前的和现在的。 Oleh karena itu maka Petrus dia membandingkan yang dulu dan yang sekarang. 挪亚时代和教会的时代比一比。 Dia membandingkan antara zaman Nuh dengan zaman gereja. 挪亚时代当中也有不顺从的人， Di zaman Nuh juga ada orang-orang yang tidak taat. 现在教会时代当中也有这样的人。 Di zaman gereja pun saat ini ada orang-orang yang seperti itu. 但是挪亚时代当中也有得救的人， Tetapi di zaman Nuh juga ada orang-orang yang diselamatkan. 教会时代当中也可以得救的人。 Dan di zaman gereja pun ada orang-orang yang diselamatkan. 所以彼得比一比方舟和耶稣基督。 Oleh karena itu maka Petrus dia membandingkan antara bahtera dan Yesus Kristus. 他继续来比一比水和洗礼。 Dan dia juga terus melanjutkan membandingkan antara baptisan air dan baptisan Roh Kudus. 我们看一下彼得前书第3章21节。 Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 我们解释这次经文的时候小心。 ketika kita menjelaskan nas firman Tuhan ini kita harus perhatikan. 有些人这样想 Ada sebagian orang berpikir, 透过洗礼可以得救。 oh melalui baptisan kita akan diselamatkan. 但是彼得前书第3章20节的意思不是这个了。 Tetapi ini bukanlah yang dimaksud di dalam nas firman Tuhan ini. 现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。 Nah, dikatakan melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 我们透过什么可以得救啊？ Melalui hal apakah kita diselamatkan? 透过耶稣基督的复活。 Yaitu melalui kebangkitan Yesus Kristus. 那么洗礼呢？为什么重要呢？ Nah, tetapi mengapa baptisan itu sangat penting? 有一个表现，我也参与了耶稣基督受苦难的。 Yaitu untuk menyatakan bahwasanya aku pun ikut serta di dalam penderitaan Kristus. 我们透过洗礼，我们可以公开性说，我也属于耶稣基督的人。 Melalui baptisan kita juga menyatakan kepada secara terbuka bahwasanya aku juga milik daripada Yesus Kristus. 所以什么时候可以受洗礼呢？ Oleh karena itu pada saat kapankah boleh menerima baptisan? 有真正的信仰告白的时候可以受洗了。 Pada waktu dia mempunyai pengakuan yang benar akan iman percayanya di hadapan Tuhan, maka pada waktu itulah dia bisa dibaptis. 没有这样的信仰告白的话， Jikalau tidak ada pengakuan iman,
我们给他洗礼， kita membaptis dia, 他也误会了， dia juga salah paham. 教会也不按照上帝的旨意而行了。 Dan gereja pun tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. 虽然洗礼重要， Sekalipun baptisan itu penting, 但是最重要的是你有没有真正的信仰告白， tetapi yang paling penting apakah kamu memiliki pengakuan iman yang benar? 到底对你来说耶稣是谁呢？ Nah, sebenarnya siapakah Yesus itu untuk dirimu? 若有这样的信仰告白的话， Jikalau punya pengakuan iman demikian, 可以受洗了。 maka dia boleh dibaptis. 看一下彼得前书3章21节， Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 亲爱的，虽然外在的形式也是重要， Sekalipun hal-hal jasmani itu penting, 但是真的重要的是内在的变化。 tetapi yang paling penting itu adalah perubahan secara batiniah. 我们透过洗礼来告白说， Melalui baptisan kita mengakui, 我从今以后继续要做圣洁， aku mau terus hidup di dalam kekudusan. 从今以后我行善， Mulai saat ini aku akan terus melakukan kebaikan. 从今以后无论什么样的苦难，我一直跟随耶稣基督而走。 Mulai saat ini dan sampai selamanya aku mau tetap setia ikut Tuhan Yesus. 这个是我们的信仰告白。 Nah, ini adalah pengakuan iman kita. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 现在彼得为什么透过耶稣提到了有几个例子呢？ nah saat ini mengapa Petrus dia menyatakan beberapa perumpamaan untuk berhubungan dengan Tuhan Yesus? 现在彼得愿意所有的基督徒应当透过耶稣学习了。 Karena Petrus mau supaya seluruh orang Kristen yang ada meneladani belajar dari Yesus Kristus, 存着无辜的良心而活着， yaitu hidup dengan hati nurani yang murni. 像谁一样啊？ Sama seperti siapa? 像耶稣一样。 Yaitu sama seperti Tuhan Yesus. 耶稣受到苦难， Tuhan Yesus mengalami penderitaan, 所以跟随耶稣基督的人面前应当有苦难。 oleh karena itu sebagai pengikut Yesus juga tentu akan mengalami penderitaan. 但是这个苦难不是结束的意思了。 Tetapi penderitaan yang dialami bukanlah akhir dari segalanya. 看一下彼得前书第3章22节， Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-22. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 这个是我们的盼望。 Nah, ini adalah pengharapan kita. 谁可以得到这样的荣耀？ Nah, siapakah yang akan mendapatkan kemuliaan seperti ini? 必透过苦难的人可以得到这样的荣耀。 Yaitu orang-orang yang mengalami penderitaan lah yang akan mengalami kemuliaan seperti ini. 所以在我们面对的苦难，这不是奇怪的。 Oleh karena itu, jikalau kita mengalami penderitaan, ini bukanlah hal yang aneh. 这样的苦难当中有上帝的美好的旨意， Karena di dalam penderitaan seperti ini pun Tuhan memiliki rencana dan maksudnya yang indah. 所以在苦难当中， Oleh karena itu, di dalam penderitaan yang kita 我 jalani, 们透过说话， melalui perkataan kita, 透过我们的行为， melalui perbuatan kita, 努力来显出来像耶稣基督的样子。 mari kita bergiat, mari kita berusaha menampilkan sikap yang sama seperti Yesus Kristus. 所以我们说话的时候， Oleh karena itu, ketika kita berkata-kata, 必带着盼望而说话。 kita harus berkata-kata sama seperti orang yang memiliki pengharapan. 今天的经文说，文漏当中回答说， Nah, dalam nas firman Tuhan hari ini kita dikatakan bahwasanya harus dengan sikap lemah lembut. 已经为上帝的心来说话。 Kita berkata-kata, kita berbicara dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. 我们的行为当中努力行善， Di dalam sikap perbuatan kita, kita berusaha untuk melakukan segala kebaikan. 必带着无愧的良心。 Harus dengan hati nurani yang murni. 虽然耶稣也受到苦难， Sekalipun Tuhan Yesus dia mengalami penderitaan, 但是这个苦难以后，他得到了荣耀。 tetapi setelah penderitaan yang dia alami, kelak dia mendapatkan kemuliaan. 所以我们也努力跟随耶稣基督而走。 Oleh karena itu, mari kita juga setia ikut Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 阿爸天父，感谢你， Aba Bapa, kami bersyukur kepadamu.
主啊，在我们身上为什么有苦难？ Bapa, mengapa kami harus mengalami penderitaan? 我们往往不太明白， Kami sering sekali tidak mengerti memahami. 但是透过彼得前书，我们可以知道了，这苦难当中有上帝的美好的旨意。 Tetapi melalui surat 1 Petrus ini kami telah mengetahui bahwasanya melalui penderitaan ini Tuhan punya maksud dan tujuan yang baik. 是的，主啊，耶稣是我们的主， Benar, Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. 耶稣受到苦难， Yesus mengalami penderitaan, 我们也受到苦难。 maka kami pun mengalami penderitaan. 苦难之后，耶稣得荣耀， Setelah penderitaan, Tuhan Yesus mendapatkan kemuliaan. 我们也受到苦难之后，可以得到了荣耀。 Maka setelah menjalani penderitaan ini, kami juga akan mengalami kemuliaan. 所以，我们天天要看天上的荣耀而往前走。 Oleh karena itu, kami setiap harinya menjalani kehidupan ini dengan menaruh pengharapan kami akan surgawi. 是的，主啊，我们是你的百姓， Sungguh Tuhan, kami ini adalah umat kepunyaan-Mu. 我们愿意跟随你而走。 Kami mau senantiasa ikut Tuhan Yesus. 所有的荣耀都归给你。 Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. 这样的祷告奉靠耶稣基督的求， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 我们再唱一首诗歌，一颗谦卑的心。 Kita kembali mengangkat satu pujian, sebuah kerendahan hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini setiap keluarga telah datang di hadapan-Mu untuk beribadah menguduskan hari Sabat-Mu. Kami bersyukur untuk segala penyertaan, kasih setia, anugerah yang Kau berikan kepada kami hari demi hari. Kami menyerahkan biar setiap keluarga kami boleh diberikan kekuatan melalui apa firman yang telah kami dengar. Biarlah Engkau yang terus memberikan kami kekuatan, meneguhkan hati kami untuk boleh terus melangkah di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh tetap percaya dan selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap keluarga di dalam setiap kondisi saat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai dan memelihara kami. Kami menyerahkan untuk setiap pekerjaan, usaha kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus memimpin dan menyertai kami.
Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们离间试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。祝福祷告。愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。